pada dia asal pada kalam adalah litaksis bukan litaukid. Kalau kita belajar dalam ilmu bahasa Arab, asal pada kalam adalah litaksis bukan litaukid. Okey, boleh faham Asal pada percakapan adalah litaksis bukan litaukid. Kalau kita kata makna sama, wa innama likulli imri'in ma nawa dengan innamal a'malu binniyat, bermakna jumlah wa innama likulli imri'in ma nawa adalah jumlah muakkidah, jumlah yang mengkuatkan jumlah yang sebelum daripadanya. Okey, tu makna jumlah muakkidah. Kalau kita kata wa innama likulli imri'in ma nawa makna yang lain, maka bermakna jumlah ni adalah jumlah muassisah. Maksudnya maksud dia lain daripada maksud yang pertama. Okey, sekarang ni wa innama likulli imri'in ma nawa, adakah makna dia sama dengan innamal a'malu binniyat ataupun tidak? Maka kita tengok al aslu fil kalam adalah litaksis. Asal pada kalam adalah untuk taksis, bukan untuk taukid. Taukid ni dia keluar daripada asal. Jadi bermakna wa innama likulli imri'in ma nawa adalah maksud yang lain daripada innamal a'malu binniyat. Okey, jelas masalah tu. Okey, sekarang ni apabila kata maksud lain, okey, sekarang ni apa maksud wa innama likulli imri'in ma nawa? Sesungguhnya bagi setiap seorang apa yang diniatkan. Ternyata kita dapati ibadat ada beberapa martabat. Ibadat tidak sama. Okey, boleh faham? Ada ibadat martabat dia fardu, ada martabat dia sunat. Fardu pun ada beberapa pembahagian dia. Jadi bermakna innama likulli imri'in ma nawa, di sinilah perlu kita kena ta'yinkan ibadat yang kita nak buat. Maka di situlah tubik benda qasad dan ta'yin. Okey, boleh faham? Jangan tanya pula dah mana hadis hak yang Rasul kata ta'yin, mana khabar? Khabar nak ta'arud ta'yin dengan qasad mana? Nak dalil. Jadi sebenarnya benda ni difahami oleh para alim ulama muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila kita faham hadis tersebut, maka kita faham dah sebenarnya ada perbincangan di kalangan ulama dalam berkenaan dengan niat. Katanya an-niyatu 3 darajat. Niat ada 3 darjat. In kanatis salatu fardha wajib qasdul fi'l. Kalau sekiranya sembahyang tu fardu, wajib qasad fi'il. Qasad fi'il ni dipanggil dia niat. Qasad dalam hati kita untuk melakukan suatu perbuatan. Lepas tu wajib kena ta'yin, kena menentukan, kerana ibadat saat itu dia berbeza daripada satu ibadat kepada satu ibadat yang lain. Kita kena tentukan. Wal fardiyatu dan fardiyah. Fardiyah ni kalau sembahyang kalau ibadat fardu kita kena sebut fardu, maka sebut mulut, niatkan tempat dia dalam hati. Kalau sekiranya wa in kanat nafilatan muaqqatatan, kalau sekiranya sembahyang sunat tu yang berwaktu, contoh sembahyang sunat rawatib ataupun sembahyang sunat yang mempunyai sebab, maka wajib qasad buat dan wajib ta'yin. Kalau sekiranya sembahyang tu sunat mutlak, maka wajib qasad buat sahaja. Contohnya perbuatan adalah usalli, aku sembahyang, ta'yin zuhran atau asran, fardiyah adalah fardan. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya bab niat adalah suatu benda yang cukup mudah. Ketika kita akad takbiratul ihram, kita dalam hati kita sedar, kita telah menghadirkan apa hak yang kita nak sembahyang ni adalah fardu zuhur. Memang kita nak sembahyang. Kalau orang tanya nak sembahyang dia fardu zuhur, kita boleh khabar sebab benda tu mari dalam hati kita. Maka dikirakan niat dah di situ. Bukan mesti sahaja aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat dalam hati kita, bukan mesti lagu tu. Okey, boleh faham kan? Niat adalah suatu benda hak yang cukup mudah. Orang hak yang was-was pada niat, di dalam niat sebenarnya orang hak yang tidak memahami hakikat niat. Ketika kita akad takbir, kita sedar tak kita nak sembahyang. Nak sedar aku nak sembahyang ni. Dah sembahyang dia zuhur lah. Fardu ke tak? Fardu lah. Memang kita sedar. Okey, boleh faham kan? Walaupun kita tidak kata sahaja aku sembahyang fardu zuhur, maka di situ ada niat dah. Baik, niat adalah sebenarnya benda yang cukup mudah. Apa yang disebut oleh ulama, kalau sembahyang tu sembahyang fardu, maka yang pertama mesti kita kena qasad untuk sembahyang. Kena ada niat untuk sembahyang. Sebab kita nak lakukan ibadat sembahyang. Okey, ni yang pertama. Yang keduanya, mesti kita kena tentukan sembahyang dia yang kita nak sembahyang. Sebab nak membezakan di antara martabat ibadat. Lepas tu, kena niat juga fardu. Okey, ni 3 perkara yang ada dalam hati kita ketika nak sembahyang. Maksud ada dalam hati kita ni, masa kita akad takbir, cakap mudah kita sedar yang kita nak sembahyang tu fardu zuhur. Niat dah tu. Bukan mesti sahaja aku sembahyang fardu zuhur. Sebab itulah, apa pernah khabar sebelum daripada ni, antara apa yang dituntut dalam sembahyang adalah kita tadabbur dan kita memahami setiap ucapan kita. Antara ucapan kita benda Allahu Akbar. Kita kena memahami makna apa Allahu Akbar.
Jadi kalau kita mari Allahu Akbar dalam hati sahaja aku sembahyang fardu zuhur, memang dah ingat dah makna Allahu Akbar. Niat dia tidak menghalang untuk kita ingat makna Allahu Akbar. Dia tidak menghalang sikit pun. Dan Rama pernah buat contoh sebelum daripada ni. Kita buat contoh. Biar nak contoh pula. Biar benda sama tak ada masalah. Idza takarrara taqarrara. Apabila berulang dia akan tetap. Kita pergi kedai. Penjual saat ni tu orang Puang. Dia orang lelaki ni, dia mudah sebut cerita dengan orang Puang, mudah sikit. Okey, orang Puang jual. Cashier saat ni tu orang Puang. Umur baru 18 tahun setengah. Okey. Jadi harga ni RM1. Kita pun tanya dia. Dek. Panggil adik lah. Dek, harga berapa air ni? RM1 je. Kita pun ambil piti dalam poket RM1. Kita nak bayar. Sebenarnya masa kita ambil piti dalam poket ada niat. Niat lagu mana? Sahaja aku ambil piti RM1 daripada poket aku untuk bayar air dia, air tasnim gau ni. Nak bayar, nak bagi ke cashier. Ada niat tau. Sebab tu kita tak ada bagi dalam hati sahaja aku, tak ada gitu. Ada niat tu. Sebab betul tak kita buat dengan sengaja, kita nak ambil piti Abu Apiyah, siap. Lepas tu kita nak bayar air ni. Ada niat tau sebenarnya. Sahaja aku ambil piti RM1 untuk bayar air tasnim gau. Betul tak? Masa kita ambil piti tu kita tengok, oh lawa gak orang Puang ni. Boleh tak hadirkan benda tu? Hamba bukan nak suruh tengok orang Puang, bukan. Cuma kita nak buat contoh. Maksudnya masa kita niat nak sembahyang fardu zuhur, dia sedikit pun tidak menghalang untuk kita menghadirkan dalam hati Allahu Akbar, makna bagi Allahu Akbar. Boleh faham? Tengah-tengah kosak nak ambil pitih, nak bayar tu molek-molek ada. Mari pula dalam hati, oh comel tapi hidung kepek sikit. Contoh. Boleh mari dalam hati gitu. Tapi jangan pandang kepada orang Puang, sebab memandang kepada perempuan adalah benda yang dilarang oleh agama. Betul tak gitu? Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Mesti kena jaga pandangan mata. Cuma kita nak buat contoh reality. Ke dok gitu, ke dok reality Okey, boleh fahamkan? Maksudnya ketika ada kosak untuk membayar air sekalipun masih lagi boleh hadir dalam hati kita benda yang lain. Begitu juga ketika kita kosak untuk sembahyang boleh hadir dalam hati kita makna kepada ucapan Allahu Akbar. Niat adalah suatu perkara yang cukup mudah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, sembahyang fardu je lah. Mesti kena ada 3, qasa, ta'arrud dan fardiyah ataupun qasa, ta'yin, fardiyah. Fardiyah disama dengan ta'arrud. Okey, habis 3. Lepas tu di sana ada sembahyang sunat. Sembahyang sunat dia ada sembahyang sunat yang mempunyai waktu, sembahyang sunat yang mempunyai sebab dan sembahyang sunat mutlak. Sembahyang sunat terbagi kepada 3. Sembahyang sunat yang mempunyai waktu tu dipanggil as-salah al-muaqqatah. Sembahyang sunat yang mempunyai waktu. Sembahyang sunat rawatib adalah sembahyang sunat yang mempunyai waktu. Kita nak sembahyang sunat rawatib asar kat gigi, mesti kena masuk waktu asar dulu. Okey, sembahyang sunat rawatib adalah sembahyang sunat yang mempunyai waktu. Kita ada sembahyang sunat yang mempunyai sebab. Sembahyang sunat yang mempunyai sebab dia terbagi kepada 3. Yang pertama sebab mutaqaddim, sebab lepas dah. Yang keduanya sebab mutaakhir, kemudian. Yang ketiganya sebab muqarin, berserta. Sebab hak yang lepas dah sebagai contoh. Kita sembahyang sunat ihram. Bukan. Sembahyang sunat tawaf. Sembahyang sunat tawaf. Jadi sekarang ni lepas daripada kita tawaf 7 keliling Kaabah, sunat kita sembahyang 2 rakaat. Sembahyang dia sunat tawaf. Apa sunat? Sebab kita tawaf tadi. Bila tawaf lepas dah. Okey, itu dipanggil sembahyang sunat yang mempunyai sebab, yang mana sebab dia telah berlaku. Okey, 1. Yang keduanya sembahyang sunat yang sebab dia akan datang, mendatang sunat dia. Contoh sembahyang sunat ihram. Kita sembahyang sunat ihram, kita sembahyang sunat dulu baru kita ihram. Bukan ihram dulu baru sembahyang sunat. Dah apa mau sembahyang sunat? Sebab kat gigi aku nak ihram. Okey, boleh faham? Sembahyang sunat yang sebab dia sedang berlaku, gerhana matahari, gerhana bulan, tu dipanggil sebab yang sedang berlaku. Maka sembahyang sunat yang mempunyai sebab, sembahyang sunat yang mempunyai waktu mesti kena niat qasa dan mesti kena ta'yin, kena tentukan. Okey, yang ketiganya sembahyang sunat mutlak. Sembahyang sunat mutlak ni sembahyang sunat yang tidak terikat dengan waktu dan tidak terikat dengan sebab. Kata Rasulullah dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Ahmad bin Hanbal, i'lamu anna khaira a'malikumus salah. Mu kena tahu bahawa sebaik-baik amalan kamu adalah sembahyang. Dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salatu khairu mawdu'. Sembahyang adalah sebaik-baik ibadat yang dijadikan oleh syarak. Maka hendaklah memperbanyakkan sembahyang ataupun sedikit sekali sembahyang. Nak sembahyang banyak mana dipersilakan. Dah sembahyang dia fardu, lepas dah sunat tu, lepas dah sunat ni, boleh tak sembahyang? Boleh. Tapi jangan buat dalam waktu yang dilarang sahaja. Dah sembahyang dia, nama dia sembahyang sunat
mutlak, sembahyang sunat yang tidak terikat dengan waktu dan tidak terikat dengan sebab. Sembahyang sunat mutlak hanya qasak sahaja. Aku sembahyang, Allahu akbar. Akad takbir, aku nak sembahyang. Baik. Aku nak sembahyang, Allahu akbar. Habis. Seterusnya faslun fi syuruti takbiratul ihram. Kita sebab kita janji tadi kita nak buka soalan. Jadi sebab kita nampak macam separuh dah. Separuh memang dah habis ya. Dah apalah, insya-Allah kita sambung balik akan datang. Insya-Allah rasanya ada manfaatnya. Kita buka soalan kalau sekiranya ada. Ada tak soalan nak tanya? Kalau tak ada, amu nak balik ya. Saya tanya Ustaz. Ya, boleh. Soalan saya berkaitan dengan tayamum tadi. Ya, boleh. Bilakah kita nak niat tayamum? Masa pindah tanah ke ataupun bila sapu muka? Dalam masalah tayamum, soalannya bilakah nak niat tayamum? Sama ada masa pindah tanah ke ataupun sapu muka. Dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa in lam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba. Kalau sekiranya mung tidak dapat air, maka hendaklah mung tayamum. Tayamum kita kabodah makna dari qasak. Mung kena qasak kepada tanah yang mempunyai debu. Maka sebab itulah ulama kata masa kita tepuk tanah nak ambil saat itu, kita kena ada qasak di situ. Kena ada niat di situ. Kena ada niat ambil tanah untuk tayamum. Okey, kena ada niat. Lepas tu rukun tayamum yang pertama adalah sapu muka. Masa sapu muka kena ada niat pula. Niat untuk mengharuskan sembahyang. Tapi sebenarnya bab ni hanya kita cerita apa yang disebut dalam kitab. Tapi daripada segi praktiknya, kita pergi ambil tanah tujuan untuk mengharuskan sembahyang. Kita pergi sapu muka memang atas tujuan tersebut sebenarnya ada niat dah. Daripada kita ambil tanah sehingga tangan kita bergerak sampai ke muka, sampai kita sapu tangan, sampai ke habis kita tayamum, sebenarnya ada niat. Sebab kita buat dalam keadaan kita sedar. Kita sedar perbuatan tersebut adalah untuk mengharuskan sembahyang. Okey, jelas puan? Jelas. Wallahu a'lam. Okey, ada soalan lain lagi? Waalaikumsalam. Okey, faham. Jelas. Okey, kita ada hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, dan bukan Imam Bukhari, ada beberapa orang ulama hadis lain juga meriwayatkan hadis tersebut. Jadi dalam Al-Quranul Karim ada ayat Allah Taala kata wa aqimus salah, hendaklah kamu mendirikan sembahyang. Allah Taala mewajibkan kepada kita sembahyang. Tetapi dalam Al-Quran tidak ada secara terperinci cara pelaksanaan sembahyang. Maka kata Rasulullah, sallu kama raaitumuni usalli. Mu kena sembahyang sebagaimana mu lihat aku sembahyang. Tiba-tiba mari Syekh Abdul Qadir Al-Mandili rahimahullahu taala dalam beberapa kitab dia tak terjemah sembahyanglah oleh kamu sebagaimana aku sembahyang. Dikatakan sembahyanglah oleh kamu sebagaimana mung tahu aku sembahyang. Sebab dia terjemah hadis tersebut sesuai dengan keadaan kita. Kalau kita kata sembahyanglah oleh kamu sebagaimana mu lihat aku sembahyang, pakai dak sembahyang kita sebab kita tak lihat pun Rasulullah sembahyang. Okey, boleh faham? Boleh faham? Sebab benda Syekh Abdul Qadir Al-Mandili dikata sembahyanglah oleh kamu sebagaimana mu tahu aku sembahyang. Tidak kata sebagaimana mu lihat aku sembahyang. Kalau kita nak pakai zahir hadis tersebut, dia nak sembahyang kita. Sebab kita tak lihat pun Rasul sembahyang, lagu mana Rasul sembahyang pun tak tahu. Okey, boleh faham kan? Sebenarnya dia cuba menakwilkan, menafsirkan perkataan tersebut untuk kita, dan memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermaksud seperti demikian. Bagi orang yang lihat Rasulullah sembahyang, dia kena ambil hak yang Rasul sembahyang. Bagi orang yang tidak lihat, dia kena ambil daripada orang yang lihat. Sebab itulah kata Rasul dia, liyuballighish syahidu minkumul ghaib. Hendaklah orang yang hadir kena menyampaikan kepada orang yang tidak hadir. Okey, boleh faham. Jadi hak yang dia tak terjemahan saat itu adalah sebagai huraian kepada maksud hadis. Bagi orang yang tidak melihat Rasul sembahyang, dia kena sembahyang sebagaimana dia tahu Rasul sembahyang. Bagaimanakah Rasul sembahyang? Dia ambil daripada ulama yang pernah ambil daripada ulama yang pernah ambil daripada ulama yang pernah, begitulah bertusang ambil daripada sahabat yang pernah menyaksikan sembahyang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Okey, ada soalan lain lagi?
Okey, faham soalan. Okey, soalannya jelas. Soalannya adalah masalah dalam tahiyat. Ya, di antara rukun sembahyang adalah membaca selawat kepada Rasulullah dalam tasyahud akhir. Selepas daripada kita bertasyahud, kita baca selawat kepada Rasulullah. Sekurang-kurang selawat adalah Allahumma salli ala Muhammad. Manakala selawat yang paling sempurna adalah selawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim sampai fil alamin innaka Hamidum Majid. Persoalan bukan di situ. Persoalannya adalah ada setengah orang baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dan ada setengah orang baca Allahumma salli ala Muhammad. Okey, hak mana hak yang sebenarnya? Gitu kan puak orang. Hak yang mana hak yang sebenarnya? Sebenarnya kalau kita tengok kepada hadis memang tidak ada perkataan sayyidina. Apa hak yang disebut dalam hadis adalah Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Hak tu je hak yang ada dalam hadis. Sebab itulah majoriti ulama fiqh daripada berbagai mazhab mengatakan al-aulanya hak yang lebih utamanya adalah tanpa menambahkan perkataan sayyidina. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad tanpa menambahkan perkataan sayyidina. Kerana benda? Kerana dipanggil li'anna littiba' aula kerana kena mendahulukan ittiba', kena mendahulukan ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Itu yang pertama. Manakala sebahagian daripada ulama, antaranya adalah Syekh Izzuddin Ibn Abdul Salam Sultanul Ulama, antaranya adalah Imam Qalyubi, antaranya Imam Ibn Abidin, seorang ulama yang masyhur dalam mazhab Hanafi, antaranya Imam An-Nafarawi, seorang ulama masyhur di dalam mazhab Maliki, berpandangan bahawasanya lebih afdal menambahkan perkataan sayyidina. Okey, apakah sandaran dia? Sandaran dia adalah kerana dipanggil beradab perlu didahulukan di atas imtithal. Hujah dia adalah beradab perlu didahulukan di atas imtithal, menjunjung perintah. Buktinya, dia kata satu ketika Rasulullah pesan kepada para sahabat ketika tu Rasul keluar daripada Madinah, tujuan untuk mendamaikan bunyi ada sedikit kecoh di antara sahabat Rasul yang berada di sekitar Madinah. Rasul keluar daripada Madinah, lepas tu Rasul pesan kepada Bilal bin Rabah, kalau sekiranya aku balik lambat, maka qamat dan suruh Abu Bakar As-Siddiq menjadi imam. Dan secara kebetulan sembahyang asar tersebut Rasul balik lewat. Maka Abu Bakar menjadi imam. Ketika Rasul sampai, Rasul pun masuk teruk, duduk belakang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Okey, bila Rasulullah duduk di belakang Abu Bakar, sahabat lain pakat tepuk. Isyarat kepada Abu Bakar bahawasanya Rasul ada di belakang. Maka pada peringkat awal Abu Bakar tidak layan, tapi lama-lama bunyi kuat, Abu Bakar cuba toleh ke belakang tengok Rasul ada. Rasul mengisyaratkan kepada Abu Bakar supaya Abu Bakar tetap duduk di tempat dia. Okey, itu perintah daripada Rasulullah. Duduk situ. Tapi tetap Abu Bakar mengundurkan diri dan Rasul mengambil alih menjadi imam. Okey, boleh faham? Okey, boleh faham kan? Jadi tengok sekarang ni benda perintah Rasulullah adalah Abu Bakar duduk depan. Tapi tetap Abu Bakar undur belakang, bukan Abu Bakar derhaka kepada Rasul, bukan. Sebab dia Abu Bakar ketika Rasul tanya, dah berapa aku suruh mundur depan tapi mundur belakang? Kata Abu Bakar, tidak layak kepada anak kepada Abi Quhafah, betul? Tidak layak kepada anak lelaki kepada Abi Quhafah, Abu Bakar bin Abi Quhafah untuk berada di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Abu Bakar mengutamakan imtithal berbanding dengan ittiba'. Tapi bukanlah bermaksud menyalahi, maksudnya ta'adduban, kerana beradab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, jelas Memang apa hak yang disuruh oleh Rasul baca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Memang betul. Tetapi sebahagian daripada ulama, antaranya Sultanul Ulama Syekh Izzuddin Ibn Abdul Salam, macam berkhabar Imam Al-Qalyubi, Imam An-Nafarawi, Imam Ibn Abidin dalam kitab hasyiahnya mengatakan lebih afdal buat penambahan sayyidina, kerana melihat kepada beradab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hamba sendiri yang membaca Allahumma salli ala Muhammad tanpa ada penambahan sayyidina. Hamba sendiri baca. Ada pandangan hamba. Tapi kalau orang nak baca sayyidina sekalipun dipersilakan, kerana ia juga pandangan sebahagian daripada ulama-ulama muktabar. Maka tidak perlulah kita berbalah dalam isu-isu hak yang seperti ini. Wallahu a'lam. Okey, jelas Okey, jelas. Okey, ada soalan yang lain lagi? Sekejap sebab tadi dia minta awal dah. Boleh? Okey. Apakah berkenaan persoalan berkenaan dengan sembahyang sunat isyraq? Isyraq daripada perkataan syuruk. Syuruk ni matahari
keluar. Gitu ah. Mencor. Mana matahari? Mencor saya. Memancar keluar cahaya matahari. Okey. Jadi adakah di sana ada istilah yang dinamakan sembahyang sebagai sembahyang sunat isyraq? Sebenarnya sembahyang sunat isyraq ulama berbeza pandangan. Sebahagian besar ulama mengatakan sembahyang sunat isyraq dia sama dengan sembahyang sunat duha. Sembahyang sunat duha, sembahyang sunat isyraq, sembahyang sunat awabin adalah 3 nama bagi hakikat yang satu. Okey, itu pandangan sebahagian ulama. Namun ada segelintir ulama mengatakan di sana ada sembahyang sunat yang dikenali sebagai sunat isyraq. Antara ulama yang berpandangan seperti ini adalah Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Yang mana Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menyabitkan di sana ada sembahyang yang dikenali sebagai sembahyang sunat isyraq. Atas pandangan ulama yang mengatakan ada sembahyang sunat isyraq yang lain daripada sembahyang sunat duha, mesti kita kena jaga bahawasanya sembahyang tersebut mesti dilakukan setelah daripada naik matahari tinggi. Jangan ketika matahari sedang tengah naik kita nak sembahyang dah, kerana waktu tersebut adalah waktu yang dilarang kita mengerjakan sembahyang sunat. Jadi pendek kata, atas pandangan majoriti ulama, sembahyang sunat isyraq ia adalah sama dengan sembahyang sunat duha. Sembahyang sunat duha nama dia sembahyang sunat isyraq, nama dia sembahyang sunat duha, dan dinamakan juga sembahyang sunat awabin. Sunat awabin dalam fiqh ada 2, sembahyang di siang hari dan sembahyang malam. Hak ni sembahyang awabin di siang hari. Manakala sebahagian ulama mengatakan sunat isyraq adalah sunat yang asing. Pendek kata, masalah ni ada perbincangan di kalangan ulama. Wallahu a'lam. Okey, daimul hadath perlu dak niat istibahatus sadah. Apa makna daimul hadath? Orang yang hadah dia duk tubik semua, air kecil duk tubik semua, darah duk tubik semua, duk ketuk semua, 2 saat ketuk, 2 saat ketuk. Bosan kita duk tepi dia ketuk omong. Contoh. Okey, dia daimul hadath. Adakah daimul hadath dia kena qasa ataupun niat ketika dia berwudu untuk mengharuskan sembahyang? Ya, daimul hadath kena qasa untuk mengharuskan sembahyang. Dia tidak boleh qasa mengangkat hadath kerana hadath dia tidak terangkat. Hadath dia tetap ada. Dia kena qasa saja aku mengharuskan sembahyang. Wallahu a'lam. Okey, ada soalan lain lagi? Kita ambil belakang dulu okey. Quran untuk orang buta tu. Dia tidak mengambil hukum yang sama dengan mushaf sekarang dah ni. Sebab dia Al-Quran ni Al-Quran adalah al-maktub gitu kan, takrif dia kan, hak yang ditulis baina daffatain, hak yang ditulis dia Quran dia ada resam dia, ada tulisan dia ada tulisan dia. Sebab itulah orang hak yang menulis ayat Al-Quran dengan bahasa Rumi sebagai contoh, adakah dia mengambil hukum yang sama? Tidak. Okey, boleh faham kan? Jadi kalau hak yang tulis orang buta pandai baca, dia simbol sahaja. Kalau kita pegang 18 kali, 19 kali tak jumpa dia baca benda ni. Betul tak? Jadi hanya simbol saja. Okey. Jadi tidak menjadi masalah. Dia samalah kalau kita got kaset. Hak yang ada ayat Al-Quran, hak kita pasang bunyi Al-Quran, boleh tak pegang? Tak ada masalah, boleh. Kaset tak tahu, kena ada lagi kaset. Orang dulu tahu kaset. DVD ke CD ke, samalah. Wallahu a'lam. Dia qaryah dalam bahasa Arab makna dia kampung. Qaryah, kampung. Tu qaryah. Tapi dalam kitab dia tulis bandar tu bahasa dulu. Kita ada sahabat kita daripada orang Arab dia kata. Betul kan? Qaryah yakni kampung. Sah? Gana sekali lagi. Ya, dia kalau kira memang asal yang dikatakan satu bandar. Dia gini, qaryah ni adalah perkampungan kecil, baldah ni adalah perkampungan besar. Macam bandar dipanggil, kalau bahasa kita baldah kan. Kalau misalnya besar. Contoh kita kata satu penempatan besar, di situ ada belaka lah. Tu perkampungan besar dipanggil baldah. Manakala qaryah adalah perkampungan kecil. Jadi hak yang kata bala poli itu mungkin untuk perkampungan besar, untuk satu kawasan penempatan yang besar. Tapi kalau perkampungan kecil tidak disyaratkan hal tersebut. Wallahu a'lam. Untuk orang musafir. Untuk orang musafir.
Kalau kita lah ni, kalau mazhab Imam Syafi'i lah, kita kata hamba dak kedak ingat kampung ni nama dia, ke kampung sebelah dak tahu. Katakanlah kampung ni, kampung dia ni orang panggil tak tahu. Kepung. Lepas tu tepi kepung kampung dia. Segada mana? Segada mana? Belada. Belada. Orang sini kata. Okey, ni kepung satu qaryah. Belada satu qaryah, dan dia tidak ada, dia gini, dia ada kadang-kadang dalam kitab disebut kalau misalnya dua qaryah yang kecil yang perumahan dia bercantum, maksudnya tidak ada pemutus, maka dikirakan satu kampung. Okey, sekarang ni kampung ni dengan kampung hak yang tepi kan, dia tidak, maksudnya ada kawasan hak yang tidak ada penempatan, lepas tu baru ada penempatan pula gitu kan. Gitu kan? Betul tak apa gitu tak? Betul. Betul tak gitu? Dah nak tengok apa? Sambung. Kalau sambung kira satu kampung. Kena tengok sambung ke tak. Alik ni mak duduk, alik ni anak duduk. Dia duduk kawasan sepadan, memang sambung belaka, dia kira satu kampung. Sambung. Dia ada kawasan hak yang ni satu perkampungan, ni satu perkampungan yang lain. Wallahu a'lam. Baik, ada soalan lain lagi? Dalam selawat Sayyidina, kata Rasul, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wala fakhra. Kata Rasul, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamati wala fakhra. Aku adalah sayyid. 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 Ya, dia kata Sayyidina. Dia bukan Sayyidina, Sayyidina. Orang Melayu Sayyidina. Lepas tu lagi Sayyidina hak main. Ya, Sayyidina. Hunalika da'a Zakaria rabbahu qala rabbi habli min ladunka dhurriyyatan tayyibah innaka sami'ud du'a fanadathu al malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab anna Allaha yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin min Allah wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan min as-salihin. Wa sayyidan, sayyid. Okey, wallahu a'lam. Okey, boleh. Ustaz, adakah batal solat jika ada selai bulu dalam mulut, kemudian bulu dikeluarkan dari mulut dengan menggunakan jari? Okey, soalan daripada sahabat kita nama Asrimat. Dia kata sekarang ni tengah-tengah dia sembahyang rasa ada bulu dalam mulut. Dah bulu dia, dah kira lah bulu dia pun mungkin bulu hidung dia cabut, dah kira banyak bulu lah yang mungkin. Tapi ada bulu daripada mulut dia. Dia pun ambil dengan jari waktu bi. Adakah batal sembahyang? Tidak batal sembahyang. Sebab pergerakan tersebut dikirakan pergerakan yang kecil. Melainkan kalau dia pergi balik rumah suruh bini dia waktu bi, ni bulu dalam mulut tengah sembahyang, tu batal lah. Wallahu a'lam. Okey, ada soalan lain lagi? Tak ada, kita berhenti ya. Tak ada dah bang. Okey, hak yang lebih afdal adalah kita mendirikan tapak kaki kita serta kita lipatkan, tegakkan dan lipatkan. Hak yang lebih afdal daripada kita tidak lipat-lipat. Okey, jadi kita berhenti dah ke kita nak berhenti pukul apa? Pukul 4, betul dah pukul 4 Okey, jadi untuk hari ini insya-Allah kita kena berhenti dulu sini. Jadi kita dang separuh sahaja, tapi insya-Allah ada manfaatnya. Cuma bagi hak yang pandai dah, hak yang pandai dah boleh ajar orang. Zakatul ilm. Zakat ilmu adalah mengajar. Jadi ajar. Tak ajar orang lain pun balik ajar adik-adik. Balik ajar. Hak yang pandai dah lah. Maksudnya masing-masing kita mengambil tugasan hak yang penting, iaitu tugasan menyebar agama Allah Subhanahu wa taala. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya, amba mengucapkan ribuan terima kasih, jutaan terima kasih kepada pihak penganjur, khususnya Al-Fadhil Ustaz Abdul Hakim Uthman. Sebenarnya ni anjuran Al-Fadhil Ustaz Abdul Hakim Uthman. Kena doa kepada dia supaya Allah Subhanahu wa taala bagi kekuatan kepada dia agar dia dapat menganjur lagi program-program seperti ini. Dan kita minta ribuan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Timbalang, pengurusi masjid kita, Ustaz Tengku kita, Timbalang pengurusi. Kita minta kita ucapkan ribuan terima kasih dan kita doa juga kepada dia kerana antara tenaga
terjadinya majlis kita. Begitu juga AJK masjid hak yang terlibat dalam program-program kita, Al-Fadhil Ustaz Wan Yusriza, orang hak yang cukup tawaduk, dia sanggup mari pada dia orang alim dah, betul sungguh bagi duduk dalam majlis kita, dan seterusnya kepada peserta-peserta kita daripada muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak ada peserta maka tidak ada majlis ini. Kalau misalnya tak ada seorang mari, kamu nak ngajar siapa? Kamu nak baca kitab siapa? Tak, kamu nak baca kitab seorang. Jadi harap kepada antum semua datang, maka terjadinya majlis ini. Jadi antum semua adalah arkan janibu syai' al-aqwa. Sudut sesuatu hak yang paling kuat dalam majlis daurah ni. Sebenarnya antum semualah hak yang menjayakan majlis daurah ini. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala memberi kepada kita kefahaman di dalam agama. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati majlis ilmu yang kita adakan pada hari yang mulia ini, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampung kesalahan kita dan kecuaian kita. Wallahu Subhanahu Wa Taala a'la wa a'lam. Sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.